Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan pastinya jugalah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton yang sedang bersama kita ketika ini. Baiklah, topik yang kita pilih di ruang bicara ini ialah dekad bahasa kebangsaan dalam kepesatan dunia digital. Dan tetamu yang cukup istimewa sudah pun bersiap sedia melalui kemudahan Skype untuk berkongsi tentang isu yang kita pilih hari ini. Jadi kami di ruang bicara ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Abang Salihuddin, Abang Syokran, iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sekawi. Ya. Saya. Datuk sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sekali lagi mengundang Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, kami juga berterima kasih atas kesediaan Datuk untuk bersama kami di ruang bicara malam ini tu ya. Baik, ini sesuatu yang penting jugalah. Kami terlebih dahulu di Bernama ingin mengucapkan jutaan tahniah dan juga syabas sebenarnya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah pun menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-65 pada 22 Jun yang lalu. Dan tema sambutan kali ini ialah aksara nan hidup sepanjang zaman. Jadi sebelum Datuk mengulas tentang pemilihan tema ini, saya nak tahu apa erti aksara nan hidup sepanjang zaman itu sebenarnya tu. Silakan. Terima kasih saudara Sekawi. Sebenarnya tema ini memberi gambaran tentang keberadaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan peranannya yang sentiasa hidup. Maksudnya yang sentiasa segar, yang sentiasa mekar, menjalankan amanah-amanah yang diminta ataupun amanah yang diberi oleh rakyat dan juga kerajaan lah. Jadi kita sentiasa hidup. Maksudnya kita sentiasa menyesuaikan diri dengan keadaan semasa lah, dan sesuai dengan tema yang bernama bagi pada malam ini, iaitu tentang pendigitalan itu sendiri, saudara Sekawi. Dan erti istilah aksara itu apa maksudnya sebenarnya, apa ni Datuk? Saja untuk pengetahuan saya juga. Aksara ni huruf, saudara Sekawi. Ini satu apa kita sebut je, satu konsep, satu perumpamaan lah, satu bayangan yang kita berikan. Maknanya Dewan Bahasa ni satu institusi ilmu, sentiasa bermain dengan aksara, bermain dengan huruf dan perkataan itu. Itu yang nak tampilkan dengan tema yang datang daripada anak-anak muda yang mencadangkan tema ini, saudara Sekawi. Menarik. Kalau dulu kita biasa dengan tema yang klise, perjuangan sepanjang zaman anak muda ni, mereka nak sesuatu yang segar, dan apabila diungkapkan minta masyarakat untuk mentafsirnya sendiri sesuai dengan kreativiti masing-masing. Tapi itu tadi yang saya nyatakan antara hasratnya, saudara Sekawi. Okey, bila Datuk sebut tentang persoalan ini pun sesuatu yang penting dan menarik lah dalam memenuhi kehendak anak-anak muda, generasi muda di negara kita sendiri, dan dengan memperkenalkan aksara nan hidup sepanjang zaman itu. Apa program yang telah pun disusun atur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memenuhi supaya pemilihan tema ini juga betul-betul bersesuaian dengan kehendak generasi muda di negara kita, Datuk? Ya, kalau kita sedar, Dewan Bahasa sedar dan juga rakan-rakan di Dewan Bahasa sedar, sebenarnya kita mesti menyesuaikan diri dengan keperluan zaman. Maksudnya kita tidak boleh sentiasa membawa bagasi lama bersama kita. Zaman sentiasa berubah, perubahan-perubahan perlu dilakukan, dan ini yang selalu saya sebut dengan rakan-rakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Perlunya Dewan Bahasa dan Pustaka ini sentiasa diremajakan, tanpa melupa hasrat daripada orang-orang yang tak berapa remaja macam kita. Tetapi kalau kita lihat, memang
kita termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka nanti bergantung harapan banyak kepada remaja ni. Jadi kalau kita merujuk pada apakah kegiatan Dewan, kegiatan yang paling kita lakukan sekarang ni, kebetulan saudara sekali dengan dasar kerajaan dalam mendigitalkan sistem penyampaian kerajaan khidmat pada rakyat ni, Dewan Bahasa juga pergi ke arah itu. Dan kebetulan kalau kita lihat ialah di sebalik masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ni, pandemik COVID-19. Betul. Ada hikmah di sebalik pandemik ini, banyak disebut oleh pelbagai pihak. Umpamanya kalau kita lihat penggunaan alat-alat terbaru, misalnya saya dengan saudara sekawi tak pernah pun terfikir akan berinteraksi dalam rancangan di Bernama hari ini menggunakan kaedah ini. Kalau dulu saya akan ke studio, tetapi sekarang dengan teknologi baru, dengan pendigitalan yang kita lakukan, kita telah berubah. Dan ini yang saya nyatakan sebagai perubahan yang mesti ditengani oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita tidak boleh lagi berfikir dengan cara lama, bertindak cara lama. Kita mesti menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Dan ini kita lakukan sekarang ni, saudara sekawi. Kalau kita lihat kebanyakan pegawai Dewan dalam tempoh sekarang, sebab PKP dan juga PKPD ini, banyak sekali kerja yang kita lakukan dari rumah, semuanya menggunakan teknologi digital sekarang ni. Misalnya kalau dulu seminar-seminar Dewan Bahasa dan Pustaka, kita biasa menganjurkannya secara bersemuka, tetapi sekarang kita adakannya secara dalam talian. Dan alhamdulillah kalau kita lihat ada baiknya kalau kita lihat dari segi penonton ataupun khalayak yang menyertai program-program kita nampak macam lebih banyak. Kalau dulu biasa hadir dalam seminar ni 100-200 orang, dan sekarang ni kadang-kadang kita kehadiran dalam seminar Dewan boleh mencecah sehingga 5 hingga 6,000 orang. Ini satu hal yang baru di mana kita lihat apa juga aktiviti yang kita adakan itu boleh diakses oleh masyarakat di mana-mana saja melalui pelantar ataupun kaedah baru yang kita laksanakan sekarang. Selain daripada apa yang Datuk sebut, yang apa dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, barangkali dari segi komitmen Datuk, dari segi kesungguhan dalam mendepani apa yang kita sebut tadi, iaitu sebagai cabaran digital pada hari ini. Jadi apa lagi yang telah pun dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha untuk menyesuaikan dengan kehendak semasa? Kalau kita lihat tujuan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, asasnya itu, saudara sekawi, dah tentulah amanah besar yang diberi kepada Dewan adalah untuk mengilmukan bangsa kita, berteraskan bahasa kebangsaan. Kalau kita lihat dalam Akta Dewan ataupun kalau kita lihat peranan yang perlu kita mainkan, ini dalam sama ada dalam bidang bahasa, sastra, dan yang pentingnya dalam bidang penerbitan itu, maknanya khazanah ilmu itu. Jadi dalam konteks ini kita melihat, memang kita sedar, saudara sekawi, kalau kita lihat kan, kalau kita lihat satu aspek isu membaca. Membaca sekarang ini, kalau kita lihat memang budaya membaca buku sekarang ini sudah menurun. Betul. Tidak seperti dahulu. Ini juga disebabkan oleh beberapa perubahan lah, kita lihatlah. Sekarang ini anak-anak muda lebih suka membaca menggunakan gadget, menggunakan telefon bimbit sebagainya. Dan ini semua sebenarnya menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan yang mesti kita hadapi, yang mesti kita tangani dengan cara yang baik. Dari segi penerbitan contohnya, saudara sekawi. Kalau dulu Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan buku secara konvensional, kita cetak buku. Alhamdulillah, ada yang minat buku, ada yang membelinya, ada yang memesannya. Tetapi sekarang ini kita mentransformasikan penerbitan Dewan dengan keutamaan kita untuk menghasilkan penerbitan dalam bentuk digital. Bentuk digital yang saya maksudkan ini, hala masa depannya, hala arah masa depannya adalah
digital interaktif. Kita tak mahu juga bila kita mentafsirkan digital ni sebagai bila kita bercakap hal penerbitan, kita bercakap tentang EPUB, kita bercakap tentang PDF. Itu tidak. Yang kita maksudkan ini PDF. Yang kita maksudkan ini interaktif, maksud saya. Jadi dalam konteks ini, saudara Sukawi, kalau kita lihat trend anak-anak muda sekarang ni, anak-anak kita, cucu kita, apabila membaca buku ataupun apabila mendapat satu maklumat ataupun mengetahui satu perkara, mereka akan menonton animasi misalnya. Salah satu contohnya sekarang ini, kalau kita lihat kartun Upin dan Ipin. Sangat popular. Ini saingan kepada penerbitan konvensional ni. Jadi bagaimana Dewan Bahasa akan menghadapi ini? Sudah tentulah kita perlu memikirkan bagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka boleh terus menerbitkan buku, tetapi bagaimana buku itu nanti boleh bersifat interaktif. Misalnya anak-anak yang membaca buku cerita kanak-kanak, sama ada secara dalam talian ataupun secara konvensional, mereka dihubungkan dengan aplikasi digital. Contohnya, apabila dia membaca tentang cerita si kancil berlumba dengan kura-kura, membacanya di media di skrin misalnya. Kita mesti bersedia untuk bagaimana dia menjadi interaktif. Maksudnya kalau anak-anak ini nak melihat sang kancil dengan kura-kura itu berlumba, keupayaan untuk menunjukkan itu mesti ada. Maksudnya kita sudah mesti pergi ke arah itu sekarang ni. Tak boleh lagi kita bercakap tentang penerbitan konvensional yang anak-anak perlu membaca saja, dan dalam penerbitan yang baru ni kita mestilah berupaya untuk melahirkan gerakan animasi interaktif, suara. Ini yang kita lihat trend anak-anak muda. Zaman kita dulu lain. Zaman kita dulu kita suka bawa buku, Sukawi. Saya dulu yang melihat Sukawi kadang-kadang membawa majalah ke sana ke sini dalam kereta membacanya. Sekarang ni kita punya trend, walaupun kita tak berapa remaja, tetapi trend kita pun seolah macam remaja juga. Kita misalnya saya menonton saudara Sukawi di Bernama ni, kadang-kadang saya menggunakan gadget saja. Saya tak perlu lagi duduk di TV. Jadi inilah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku badan yang diamanahkan oleh kerajaan untuk memastikan penyampaian apa yang kita hasilkan, perkhidmatan yang kita beri ini diterima oleh rakyat. Kita mesti pergi ke arah itu, digital. Dan kita nak sampai kepada rakyat. Rakyat tak perlu datang ke Dewan Bahasa lagi umpamanya. Ini juga sedang kita fikirkan, Saudara Sukawi. Bagaimana kita boleh memberi perkhidmatan, misalnya kursus bahasa. Mereka, kalau mereka nak belajar bahasa Melayu, kita menyediakan satu pelantar, satu platform yang mereka boleh lihat di mana-mana, secara menarik, secara interaktif, didik hibur misalnya. Ini arah masa depan. Inilah arah masa depan kita. Kita tak boleh lari daripada itu. Sebab itu dalam Bahasa dan Pustaka, kita akan lancarkan kita punya pelantar digital. Pelantar digital Dewan Bahasa ni dia akan merangkumi juga cita-cita besar. Cita-cita Dewan Bahasa ni besar, Saudara Sukawi. Mungkin Saudara Sukawi akan tersenyum mendengarnya. Kita ada cita-cita, kita ada impian untuk ada TV sendiri. Kita ada TV digital. Sekarang ni kita sudah mulakan. Kita sudah ada radio digital. Dahulu, hal ini Saudara Sukawi tak mungkin akan kita fikirkan, sebab untuk kita bina radio kena dapat lesen, kena ada stesen pemancar. Sekarang ni dah tak perlu dah. Dan alhamdulillah saya lihat usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam apabila kita menyediakan radio digital ini, sambutan kepada masyarakat sangat baik. Cuma cabarannya sekarang macam mana kita nak terus menarik minat masyarakat untuk mengikuti rancangan radio Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita ada banyak bahan. Tetapi bagaimana untuk menyesuaikan bahan itu supaya menjadi kesukaan masyarakat, ini satu cabaran besar. Ini yang saya katakan
kreativiti itu. Okey, Tok. Semakin Ya. semakin menarik perbincangan kita ini sebenarnya. Semakin banyak informasi yang saya perolehi sekarang ini. Penonton-penonton juga tentu merasa gembira dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka setakat ini. Tetapi seperti biasalah, Datuk. Walaupun tengah rancak dan panas, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Datuk, jangan ke mana-mana kerana penonton-penonton juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang dekad bahasa kebangsaan dalam kepesatan dunia digital. Dan baru sebentar tadi saya bincang-bincang dengan penerbit sebenarnya, Datuk. Mungkin ada mereka yang ingin memanggil untuk bertanya sesuatu dalam masa yang singkat ini. Jadi tak apalah, kita bagi peluang juga kalau mungkin ada pemanggil-pemanggil yang ingin memanggil kita, bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian itu kami bukalah kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kembali semula kepada tetamu kita iaitu yang berbahagia Datuk Abang Salahuddin. Saya tertarik hati bila Datuk sebut bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya mempunyai impian tersendiri, mempunyai cita-cita yang cukup besar sebenarnya, dan saya merasa gembira dan bangga juga apabila radio digital telah pun diwujudkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. TV mungkin akan diwujudkan dalam masa yang akan datang, jadi jangan lupa saya. Tapi sesuatu yang penting juga yang ingin saya dapatkan pandangan Datuk, apakah Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya mempunyai kepakaran sebenarnya untuk memenuhi impian ini dari aspek kaki tangan yang ada sekarang ini, Datuk? Terima kasih, saudara sekalian. Ini satu cabaran besar untuk Dewan. Saya mengaku ini cabaran yang cukup besar untuk Dewan sebab peralihan untuk mentransformasi pegawai, sikap keupayaan pegawai ini memang di mana-mana organisasi pun satu cabaran yang sangat besar. Tetapi di Dewan Bahasa dan Pustaka ini saya sangat beruntung sebenarnya, saudara sekalian. Saya mendapat sokongan yang sangat kuat daripada ahli-ahli lembaga Dewan Bahasa dan Pustaka, ahli-ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, yang kebanyakannya merupakan ada usahawan yang sangat berjaya, tokoh teknokrat, dan juga kaki tangan pegawai tinggi kerajaan yang sentiasa menyokong usaha-usaha ini. Ini memberi satu semangat kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, dalam situasi ini kita sedang dalam proses mengubah struktur. Dewan Bahasa dan Pustaka sedang melakukan penstrukturan semula organisasi, dan salah satu aspek yang kita berikan penekanan ialah usaha-usaha untuk kita mendigitalkan Dewan Bahasa dan Pustaka, selaras juga dengan usaha kerajaan ini. Jadi latihan kepada pegawai kita itu sangat penting, saudara sekalian. Dan ini cabaran. Tapi kita bersedia menghadapi cabaran ini dengan janji kita, sebab Dewan Bahasa ini ada merupakan aksara yang akan hidup sepanjang zaman. Tak mungkin kita akan mati. Itu janji kita. Kita sentiasa menanamkan semangat kepada pegawai di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jika kita hendak menjalankan untuk menjayakan amanah bangsa ini, kita mesti bersedia untuk berubah. Jadi misalnya saya beri contoh dalam penerbitan buku teks, kita juga akan, saya rasa bukan setakat akan melakukan evolusi, tetapi sebenarnya satu revolusi, perubahan pemikiran minda apabila Kementerian Pendidikan nanti akan mengubah kaedah penyediaan buku teks ini daripada konvensional kepada digital. Ini bukan satu perkara yang mudah, saya akui. Tetapi saya yakin dengan dukungan daripada pihak lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka yang sekarang ini memang mereka memberikan sokongan yang sangat kuat kepada pengurusan Dewan, juga pihak Kementerian Pendidikan yang sentiasa memberi sokongan dari pelbagai sudut. Saya rasa cabaran ini akan boleh kita tangani, dan insya-Allah Dewan Bahasa dan Pustaka akan mampu menempuh cabaran hebat ini seperti yang kita lakukan sekarang ni. Kalau dulu Dewan Bahasa dan Pustaka ni orang ingat satu institusi yang cuma
tempat orang membaca puisi, bergurindam, bersyair. Tetapi sekarang ni semua sudah berubah. Kalau saudara sekawi lihat sekarang ni pelantar digital Dewan. Kita punya Instagram, kita punya Telegram, kita punya Facebook. Sekarang ni setiap bulan dikunjungi oleh lebih kurang 10 juta buat masa ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Bernama. Sebab pihak Bernama ni antara media yang menyokong Dewan Bahasa dan Pustaka dengan menyiarkan semula segala maklumat yang kita berikan dalam media-media sosial Dewan ini dan dikemukakan kepada masyarakat. Dan inilah saudara sekawi, yang perubahan-perubahan yang sedang kita lihat dan kita sebenarnya bernasib baik dari satu segi apabila rakyat duduk di rumah dan juga berhadapan dengan gadget dan juga peralatan mereka. Ini memberi ruang kepada mereka untuk melihat dan juga untuk menjenguk jendela Dewan Bahasa dan Pustaka itu. Tetapi yang paling penting sekali ialah apabila mereka menjenguk jendela, apabila mereka masuk ke laman Dewan, macam mana kita nak menekalkan, nak menarik minat mereka supaya mereka hadir. Sama lah seperti Bernama. Bernama sekarang ini sudah menjadi ikutan ramai, sudah digemari, dan ini juga yang harus Dewan Bahasa lakukan, dan kita akan belajar daripada Bernama. Alhamdulillah. Baik, Datuk, kita di penghujung sebenarnya, tak banyak masa lagi yang tinggal, tetapi apa yang disebut oleh Datuk, saya faham itulah merupakan satu harapan yang cukup tinggi sebenarnya yang dilontarkan ataupun yang diletakkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, dan tidak mustahil sebenarnya segala impian yang Datuk lontarkan ataupun suarakan itu boleh menjadi kenyataan. Mengubah trend anak muda bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya, Datuk, ya. Tetapi apakah Datuk merasa confident, Datuk merasa yakin bahawa matlamat yang ingin dicapai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka itu akan menjadi satu kenyataan yang akhirnya akan dapat melahirkan satu revolusi yang seperti apa yang Datuk sebut itu, Datuk? InsyaAllah, saudara sekawi, ada beberapa kriteria untuk menjayakan ini. Satu sudah tentulah macam saya nyatakan, dukungan kerajaan, dukungan lembaga, dukungan rakyat, kesediaan untuk berubah, kesediaan pengurusan Dewan Bahasa sendiri untuk sentiasa bersikap bersedia untuk transformasi. Ini hal-hal yang sangat penting, dan ini saya sangat yakin boleh berjaya. Sebab sekarang ni kalau kita lihat dari segi usaha kita untuk mendigitalkan Dewan Bahasa dan Pustaka, kita sebenarnya sudah berada di landasan itu. Dan sekarang ni peringkat kita untuk berlepas ke arah yang lebih tinggi, dan saya sangat beryakinan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan keadaan sekarang ini kita akan dapat mengusahakan usaha-usaha itu. Cabarannya memang ada, tetapi saya yakin cabaran itulah yang akan menguatkan semangat kita. Cabaran itulah yang akan mendewasakan kita. Ini kita hadapi dan ini kita usahakan, dan seperti yang saya nyatakan tadi itu, kita akan berusaha untuk menanam dalam minda pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka ini supaya mesti sentiasa bersedia untuk berubah. Mesti sentiasa meremajakan diri, berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah moden. Apa yang Menteri Pendidikan sebut tu mesti moden, produktif. Itu juga mesti kita menjadi satu pegangan untuk pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah, saudara sekawi, dengan sokongan saudara sekawi juga, rakan-rakan di Bernama, kita akan memacu terus ke hadapan. Dan bantulah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mencapai impian dan cita-cita besar itu demi bangsa Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Abang Salehuddin, Abang Syokran, iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Walaupun menarik sebenarnya perbincangan ini, Datuk, secara peribadi, tetapi mungkin masa setengah jam itu tidak begitu mencukupi sebenarnya, dan insyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat lagi Datuk datang sajalah ke Bernama TV ini, di ruang bicara ini, mungkin kita boleh berbincang secara lebih panjang lagi, lebih detail lagi, kerana banyak perkara-perkara yang ingin saya sentuh bila kita bercakap tentang apa yang ingin dicapai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Abang Salehuddin, dan tentunya kita juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jangan lupa patuhilah segala SOP yang ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.